Okey, kita mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Baik, kita akan sambung topik yang seterusnya iaitu mengenai bahan buangan. Okey. Baik, kita sambung yang minggu lepas mengenai bahan buangan. Okey. Kita tengok, awak boleh tengok kat depan dekat skrin awak. Okay, ini daripada buku teks buku surat 154. Kita sambungan. Okey. Jadi iaitu hargai bumi kita. Okay. Baik. Baik, kalau kita tengok dekat sini, tengok mengapakah kita perlu menggunakan bahan buangan tidak terbiodegradasi secara berhemah. Maksud bahan buangan tidak terbiodegradasikan ni ialah seperti yang kita belajar minggu lepas, iaitu dia adalah sejenis bahan buangan yang tidak boleh mereput, yang tidak boleh mereput, yang tidak boleh direputkan oleh mikroorganisma. Jadi bila tak boleh direputkan oleh mikroorganisma, dia akan tidak boleh musnah walaupun kita tanam dia. Kalau kita tengok dekat graf ni, ini adalah bagaimana hendak menghasilkan bahan buangan tidak terbiodegradasikan. Ini dalam buku teks awak ada. Bila nak hasilkan satu bahan-bahan yang tidak terbiodegradasikan, contohnya bahan tidak terbiodegradasikan ni macam plastik, logam, bahan-bahan sintetik yang lain dan sebagainya. Tengok yang warna biru, tenaga yang diperlukan untuk menghasilkan dia, bahan tersebut memerlukan tenaga yang sangat tinggi. Ini tenaga yang diperlukan. Ini dia, aluminium, kaca, kertas. Nak menghasilkan dia memerlukan tenaga yang sangat banyak. Oleh yang demikian, sekiranya kalau kita lakukan kitar semula, ada cara dia, kita buat balik, ambil bahan-bahan yang bahan yang tidak terbiodegradasikan tu, kita kumpulkan balik, kemudian kita kitar semula. Tenaga yang diperlukan adalah sangat sedikit. Itu dia, itu daripada segi tenaga, penggunaan tenaga. Baik. Bahan buangan tidak terbiodegradasikan juga dia menyumbang kepada pencemaran persekitaran. Sebab apa? Sebab dia tak boleh musnah, tak boleh dimusnahkan oleh mikroorganisma, tapi dia boleh menyebabkan pencemaran. Apa yang berlaku kalau kat kawasan bandar ni? Kalau kat kawasan bandar, kita tengok kawasan bandar, ini kawasan penempatan. Kawasan penempatan tu iaitu kawasan rumah-rumah lah. Ni kawasan rumah-rumah. Lepas tu yang ini kawasan pasar dan sebagainya. Dan ini kawasan industri, ada kilang. Apa yang berlaku sekiranya kalau kilang industri, dia buang sisa toksik ke dalam sungai. Dan kawasan perumahan ni buang sampah merata-rata. Tengok longkang tersumbat. Ini orang ni, siapalah ni, dia buang sampah dengan mudah je, buang ke dalam sungai. Kemudian ada pula orang yang memancing kat sini. Tengok apa yang berlaku kalau yang ini, yang ini menyebabkan longkang boleh tersumbat. Buang sampah, longkang tersumbat. Apa yang berlaku bila longkang tersumbat? Akan berlakulah banjir kilat. Apa maksud banjir kilat? Banjir yang secara tiba-tiba, hujan lebat lepas tu air tak boleh keluar, tak boleh mengalir dengan lancar, menyebabkan banjir kilat. Tiba-tiba kawasan tu dia dinaiki air. Lepas tu bila hujan dah berhenti, air pun surut balik. Itu maksudnya banjir kilat. Dia naik cepat, lepas tu dia surut cepat. Tapi dah berlaku kemusnahan sebab banjir kilat. Kemudian apa yang berlaku lagi kat sini? Ni sampah, longgokan sampah. Yang ini ikan-ikan yang tercemar dijual di pasar. Ikan juga hidupan akuatik yang kita makan tu, dia juga tercemar dan jual kat pasar. Lepas tu kita pun buat apa?
beli ikan tu, goreng ikan, makan sedap je. Kesudahannya kita boleh mendapat penyakit. Itu sebenarnya kesan daripada manusia sendiri, punca daripada manusia, dapat balik kepada manusia. Okay? Kemudian pembuangan sampah ni, okay? Menyebabkan yang atas ni, okay? Boleh menyebabkan pembiakan air bertakung, pembiakan nyamuk Aedes, boleh menyebabkan demam denggi. Kalau kita tengok daripada gambar ni, sebenarnya punca dia daripada diri kita sendiri, daripada manusia. Sebab apa? Sebab kita tidak menguruskan bahan buangan dengan betul. Okay? Kemudian kita tengok, jadi apakah pengurusan bahan buangan? Yang ini penting, pengurusan bahan buangan. Macam mana kita nak menguruskan bahan buangan? Tengok yang pertama, apakah peranan kamu? Okay, peranan kita semua dalam menguruskan bahan buangan secara terancang. Okay, kita tengok yang penting apa kita boleh bantu. Okay, kita uruskan, contohnya sampah kita buang, tengok kita ikat, sampah tu diikat, buang dalam tong sampah. Okay, bahan buangan dibungkus dan diikat dengan kemas. Okay, ini kita boleh bantu dalam pengurusan bahan buangan secara terancang. Kemudian yang kedua, bahan buangan yang kita tak perlukan lagi, tu bahan buangan tu kita asingkan mengikut jenis. Sebelum kita buang, kaca mana, kertas mana, plastik mana, kita asingkan. Jadi dengan cara tersebut dia menyebabkan pengurusan dia jadi lebih mudah, lagi senang. Kemudian seterusnya, gunakan bekas khas untuk membuang bahan buangan kimia dan sisa minyak. Ini biasanya di kawasan-kawasan industri, bengkel-bengkel kereta. Gunakan bekas khas untuk membuang bahan buangan kimia dan sisa minyak. Kalau kita kat rumah macam mana nak buat? Kalau dekat rumah, kita juga gunakan ni minyak masak tu, sisa minyak masak yang tak diperlukan lagi, nak dibuang, jangan buang dalam sinki, kumpulkan dalam botol dia. Okay? Kumpul, lepas tu buang elok-elok. Okay? Kalau dekat sini dia tak ada. Kalau dekat negeri Selangor dia ada sisa minyak masak ni dikumpulkan, kita boleh jual balik. Kita boleh jual balik, ditimbang 1 kilo berapa, kita jual balik. Kalau kat sini tak ada, tapi setakat ni yang paling bagus sekali, kita kumpulkan saja sisa minyak tu dalam satu bekas, kemudian baru kita buang. Baik, ada 3, 1, 2, 3. Okay. Ada bekas dia. Kemudian seterusnya, yang keempat, yang keempat, bahan buangan sisa makanan. Kita banyak sisa makanan yang awak makan tu, yang kita tak perlukan, sisa-sisa dia adalah bahan terbiodegradasikan. Bahan terbiodegradasikan sisa makanan ni. Jadi dia boleh direputkan oleh mikroorganisma. Jadi bila boleh direputkan oleh mikroorganisma, kita boleh jadikan dia baja kompos, nama dia baja kompos. KOMPOS, baja kompos. Ini baja organik. Okay. Jadi macam mana nak buat dia? Mudah saja. Masukkan tanah, awak boleh buat sendiri kat rumah. Masuk tanah dalam bekas plastik yang berlubang supaya ada pengaliran air. Kemudian masuk sisa makanan. Kita gaul, lepas tu biarkan selama 4 hingga 5 minggu. Sisa makanan daripada kita buang dalam sampah tu, kita buat baja kompos. Okay. Setiap minggu gaulkan tanah tersebut dan siram dengan air bagi mengekalkan kelembapan. Jadi untuk kelembapan saja, okay? Botol ni dia mesti ada lubang supaya air itu tak bertakung, boleh keluar. Jadi kita kekalkan kelembapan dia, kita gaul, siram. Lama-lama, nanti dah selepas 4-5 minggu, sisa makanan tersebut mereput dan menjadi baja kompos. Boleh dijadikan baja kepada tanaman, sayuran ke, bunga ke, dia menjadi sumber nutrien kepada tumbuh-tumbuhan. Okay, baju kompos. Baik. Baju kompos boleh digunakan untuk menanam atau
membaja tanaman kita, buat baja sendiri. Baja kompos ni kalau digunakan pada sayur-sayuran, dia akan jadi sayur tu kita nama sayur organik, tak gunakan bahan kimia. Gunakan baja kompos, baja yang kita buat sendiri. Bila tanam sayur, gunakan baja kompos, jangan gunakan sebarang baja kimia dan semburan kimia. Jadi sayuran tersebut itulah dinamakan sayur organik. Harga dia lagi mahal daripada sayur-sayur yang biasa kita beli kat kedai yang gunakan baja bahan kimia, yang disembur dengan racun dan sebagainya. Gunakan yang ni boleh jadi harga sayur-sayuran tersebut lagi mahal sebab dia lebih berkhasiat, dia ada racun. Baik, kemudian yang kelima, bagaimana kita nak menguruskan bahan buangan secara terancang. Yang ini kita namakan dia 3R. Amalan 3R dapat mengurangkan longgokan bahan buangan di persekitaran. Apa dia 3R? R yang pertama reduce, dia dalam perkataan bahasa Inggeris. R yang pertama adalah reduce. Reduce ni kurang. Dalam bahasa Inggeris reduce ni maksudnya kurang. Kurang apa? Kurangkan penggunaan bahan buangan seperti beg plastik. Kita kurangkan penggunaan dia. Guna beg kita semula. Sebab itulah kadang-kadang tu kat pasar raya sekarang ni dah lama dah dibuat, bila hari Sabtu ya, beg plastik, kalau nak beg plastik kena bayar, sebab sebenarnya dia nak kurangkan penggunaan bahan buangan plastik. Itu dia. Kalau dekat negeri Selangor langsung pula tak boleh plastik. Bukannya hari Sabtu, setiap hari tak boleh. Kalau nak plastik kena bayar 20 sen. Itu di negeri lain. Kalau tempat kita ni cuma hari Sabtu kat pasar raya, setengah pasar raya hari Sabtu, pasar raya besar, Speedmart dan sebagainya, hari Sabtu ya nak beg plastik bayar 20 sen. Kemudian yang kedua nama dia reuse. Daripada perkataan use, guna, reuse, guna semula, iaitu pelbagaikan penggunaan bahan buangan. Contohnya tayar buruk. Tayar buruk ni kita guna semula, daripada kita kita buang secara tidak betul, menjadi tempat pembiakan Aedes. Lebih baik kita guna semula, jadikan dia pasu bunga. Macam-macam lagi, bukan saja tayar, ini contoh. Begitu juga tin minuman, guna semula, hias balik tin minuman jadi bekas pensel, ataupun beg plastik yang ada kat rumah. Bila pergi kedai tu, bawa beg plastik tu. Bila nak bawa barang, keluarkan beg plastik tu, masukkan dalam beg plastik tu balik. Maksudnya guna semula. Kemudian yang ketiga, nama dia recycle. 3R. R, reduce, R pertama, R kedua, reuse, R yang ketiga, recycle. Iaitu recycle, kita kitar semula bahan buangan menjadi produk yang baharu. Contohnya kaca. Kaca kita kumpul kaca, lepas tu kita buat dia kitar semula, macam ni kaca yang dah pecah, kumpul semula, jadilah produk kaca yang baharu. Maksudnya itu nama dia kitar semula. Jadi ada 5 langkah, cara-cara kita hendak menguruskan bahan buangan dengan berkesan, supaya tidak berlakunya pencemaran. Boleh menyebabkan dia semua pencemaran air, pencemaran udara, sangat bahaya sebab kesan dia kembali balik kepada diri kita sendiri, boleh menyebabkan penyakit dan boleh menyebabkan kemusnahan kita punya harta benda dan sebagainya. Baik. Kemudian ini pengurusan bahan buangan secara terancang. Macam mana bahan buangan kita nampak pagi-pagi lori sampah datang, macam mana dia buat? Lori sampah tu sebenarnya yang ni. Yang ini dia bahan buangan dikutip dan dihantar ke pusat pengumpulan sampah. Dia kutip, lepas tu hantar pusat pengumpulan sampah. Macam mana proses dia? Ini proses dia. Kemudian sampai kat sini, dia diasingkan mengikut jenis. Yang boleh kitar semula diasing, yang tak boleh kitar semula terus jalan dalam mesin. Kemudian
Yang ini kalau bahan buangan pergi kat sini. Okey, yang ini bahan buangan yang boleh dikita semula dipadatkan, okey, dia kompres padatkan, hantar ke kilang pemprosesan untuk jadi bahan baru sebab dia asingkan. Okey, kertas, plastik, logam, kemudian kaca dia asingkan. Lepas tu kita semula jadi produk baharu. Ini dia produk-produk baharu. Contoh produk baharu, contohnya kulit buku sains awak tu yang warna coklat tu. Itu contoh dia adalah daripada bahan kita semula, kertas. Kotak-kotak semua, okey, banyak daripada bahan kita semula, okey, dia kumpulkan balik, dia buat balik baru. Ataupun ni bahan buangan yang tak boleh dikita semula, dia buat apa? Dia dibakar dalam incinerator bersuhu tinggi. Incinerator ni adalah ini teknologi baharu, teknologi baharu. Dimasukkan dalam incinerator, dia bakar dan tidak mencemarkan alam sekitar. Lepas tu sisa ni dihantar ke pusat pelupusan sampah. Ini teknologi baru, dia gunakan tenaga nuklear untuk buat yang ni, okey. Manakala kalau yang tak gunakan teknologi ni, biasanya dia kumpulkan lepas tu dia tanam aja. Tapi bila gunakan incinerator ni, dia bakar, lepas tu sisa dia baru kita lupuskan dengan menanamnya. Okey. Okey, jadi itu saya rasa itu habis pun. Habis untuk topik ini. Jadi untuk hari ini kita akan buat satu kuisis berdasarkan topik, okey. Berdasarkan topik yang kita belajar iaitu pengurusan bahan buangan. Baik. Jadi pastikan awak boleh buka chat. Boleh buka chat semua boleh, semua boleh buka chat kan. Okey, cikgu akan hantar link kuisis, okey. Sekejap ya. Okey, awak klik link tersebut. Okey, semua orang klik link tersebut. Kita akan buat kuis ini dah lastnya. Habis kuis ini kita habis kelas sains pada hari ini. Okey, boleh klik link tersebut. Kita tengok, okey, Damia Kaisara, Fazana Atira, Humairah, Rania. Okey. 1, 2, 3, 4 orang lagi. Qayyum, Bangladesh. Bangladesh pun ada, bagus Bangladesh. Afikah. Okey, lagi baru ada 7 orang. Ain, Husna. Type nama pendek je pun tak apa, okey. Amar, okey. Oh, laju Aisyah, Mazafran, Najihah. 13 orang. Kat sini ada berapa orang? Kat sini ada 21 orang. Harap semua dapat masuk. 14. Tunggu semua kita cuba semua masuk Tulis nama pendek aja, okey. Klik link tersebut. Tengok berapa orang yang boleh masuk. Ada 14 orang je ke? Yang lain macam mana? Boleh masuk tak? Syamimi, okey. 15. Kuis ni ada 10 soalan. Ada 15 soalan. Setiap soalan cuma ada masa awak untuk menjawab 10 saat saja. Okey, Farah Syazwani 16 orang. Okey, 17. Husna. Ada lagi tak boleh masuk ni? Okey. Kat sini tinggal tinggal 20 orang, 19 orang je. 2 orang lagi tak boleh masuk ke? 2 orang lagi. Okey, okey, jadi rasanya macam tak boleh. Okey, kita akan mula kuis je lah. Okey, yang lain tu tak apalah. Okey, di 17 orang pada mai. Okey, dah bersedia sekarang bahan buangan sains untuk tahunan, topik yang kita belajar minggu lepas dan hari ni. Okey, baik, kita akan mula sekarang. Okey, sedia. Setiap soalan 10 saat sahaja. Okey, setiap soalan cuma ada 10 saat. Jawab dengan cepat. Siapa yang jawab tepat
dan cepat, dia akan automatik naik ke nombor 1. Okey, kita mulakan sekarang. Start. Tengok. 3, 2, 1, mula. Laju, pantas betul. 2, 1, habis. Time's up. Okey. Baik. Leaderboard. Amar nombor 1. Syabimi nombor 2. Okey. Tengok. Okey. Seterusnya. Soalan yang seterusnya. Maju. 3, 2, 1. Okay, time's up. Okay. Tengok adakah Amar mendahului? Ya, Amar masih tepat di tempat yang pertama. Okay, teruskan Amar. Okay, sedia. Next question. Pantas. Maju semua. Bagus. 3, 2, 1. Alright. Okay. Siapa yang leader sekarang? Ada yang boleh memotong Amar? Oh, nampaknya Amar kekal di hadapan. Ain Batrisha nombor 2. Okay. Mula. Laju betul awak ni. Pantas. 1. Habis. Kita tengok. Adakah Amar masih di hadapan? Ain Batrisha telah memotong Amar. Okay? Amar nombor 2. Ain nombor 1. Okay. Sedia. Soalan seterusnya. Betul atau tidak? Laju betul awak ni. Okay? Bagus semua. Tengok adakah Ain di hadapan? Amar memotong kembali Ain. Ain jatuh tempat yang kelima. Okey. Okey. Pantas. Baik, kita lihat siapa yang berada di leaderboard. Amar yang pertama. Ain jatuh tempat ketiga. Afikah yang kedua. Amar masih mengekalkan kedudukannya. Betul atau salah? Yes. Baik, tengok leaderboard. Afikah sedang memotong Afikah pertama, Ain yang kedua. Okey. Ain maintain kat situ je. Okey. Kamal Amar. Pantas. Maju dia. Ya. 10 saat saja. Afikah masih lagi menguasai. Ain tempat yang kedua. Baca dengan pantas, tekan cepat. Ya, baru kita belajar tadi yang ini. Tengok siapa yang mendahului. Afikah masih lagi tempat pertama. Ain nombor 2. Amar dah jatuh tempat keempat.
Teruskan. Boleh menyebabkan apa? Sisa toksik. Yes. Masa tamat. Siapa menguasai tempat pertama? Afiqah. Ganas betul Afiqah ni. Menguasai tempat pertama. Ain nombor 2. Okey. Cuba potong Ain. Kalau boleh. Sedia. Soalan yang ke-11. Pantas betul. Kalau UPSR ada ni, cemerlang awak semua ni. Siapa mendahului? Afiqah masih lagi mendahului. Okay. Naufal nombor 3. Okay. Ain nombor 2. Kita teruskan. Soalan yang ke-12. Pantas. Memang pantas awak semua ni. Okay. Afiqah masih lagi mendahului. Farah Syazwani tempat yang ketiga. Okay, next question. Soalan yang ke-13. Ada 15 semua ni, ke-13. Pilih dengan tepat. Leaderboard. Afiqah lagi tempat pertama. Athmar naik tempat gambar keempat. Okey. Ain masih nombor kedua. Okey. Ya, boleh jadikan apa tadi? Boleh buat sendiri di rumah. Okey. Afiqah tempat pertama lagi, Ain kedua. Okey. Baja kompos ada juga, makanan ikan. Ya ilah awak ni. Soalan yang terakhir. Ini soalan terakhir 15 bulan. Pantas. Wih, memang laju betul lah. Masa 4 saat dia dah selesai semuanya. Afiqah tempat pertama, Ain kedua, Farah Syazwani ketiga, Amar nombor 4. Okey. Ada lagi ke soalan? Okey. Macam ada satu lagi je. Oh, this question, last question. Okey, dah habis. Okey. Habis untuk hari ni. Okey, kelas sains untuk hari ni. Kuis pun dah habis. Kalau awak nak balik, awak tekan back je. Okey. Jadi kita dah ada pemenang dia. Okey, jadi itu saja untuk pagi ni. Okey, nanti kita akan jumpa lagi untuk kelas yang berikutnya. Okey. Kita jumpa lagi untuk kelas yang berikutnya. Ngam-ngam 30 minit kot. InsyaAllah kalau lebih sikit saja. Okey, terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri baik, duduk rumah, jangan merayau. Okey. Bye semua. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama.